Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar Jawi. Kita akan belajar pelajaran Jawi pada tajuk tanda bacaan lagi. Kita nak habiskan lagi sikit tanda bacaan. InsyaAllah pada tanda noktah bertindih dan tanda pengikat kata. Tanda noktah bertindih dan tanda pengikat kata pada muka surat 27. Pada muka surat 27, anak-anak murid boleh tengok fungsi tanda bacaan ini. Maksudnya kita nak guna tanda bacaan tanda noktah bertindih dua ni. Ada titik dua ni kan. Macam mana cara kita nak guna? Baik, yang pertama, tanda untuk menulis dialog. Contohnya, kalau kita nak tuliskan dialog kan, ni masa bertulis sahaja nah, kita nak bezakan. Okey, kita nak tulis dialog ibu dan juga anak. Ibu dan juga anak, kita tengoklah contoh ni nah. Ibu dan juga anak. Jadi tanda untuk menulis dialog, contohnya ibu. Kita nak tulis dialog daripada ibu ni. Ibu. Okey, ibu dia kata apa? Mengapa kamu balik lewat dari sekolah? Jadi anak pun menjawab, saya ada perjumpaan dengan ketua pengawas. Maksudnya kita letakkan titik tanda noktah bertindih ini, kita letakkan selepas daripada ibu dan juga anak. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda memperkenalkan atau menambah keterangan. Contoh, rukun negara ada 5 perkara. Yang pertama itu, kalau kita nak tambahkan keterangan ataupun nak memperkenalkan sesuatu, pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi yang selepas daripada pertama itu, kita kena letakkan titik dua ni, tanda noktah bertindih. Kedua pun kalau kita nak buat pun, kita kena letakkan yang sama ni. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada agama. Contoh, kita letakkan tanda noktah bertindih. Yang ketiga, tanda memisahkan nombor surah ataupun nama surah daripada nombor ayat dalam Al-Quran. Contohnya, kita nak tulis surah, kita ambil ayat Al-Quran, kita nak tulis surah ni. Ni surah apa? Kita tulis surah Al-Fatihah. Ayat, kita nak tulis ayat tu kan. Kita nak pisahkan. Kita tak boleh tulis surah Al-Fatihah ayat 7 terus macam tu. Kita kena letakkan titik 2 ni, noktah bertindih ini letakkan 2 selepas daripada surah, kemudian baru kita tulis ayat. Baik. Yang keempat, tanda menunjukkan nisbah. Nisbah 30, contoh 30 air, 6 tepung. Contoh nisbah dia. Jadi kita nak memisahkan nisbah tu, kita kena letakkan tanda noktah bertindih 2 ni. Contoh 30 dan juga 6. Boleh faham nah? Kalau tak faham, anak-anak murid semua boleh ulang, dan kalau tak ada yang soalan yang susah ataupun yang tak berapa faham, boleh PM ustaz nah. Baik, seterusnya kita tengok pula pada tanda pengikat kata. Okey, baik, tanda pengikat kata. Okey. Kita tengok tanda pengikat kata. Tanda pengikat kata ini yang kita gunakan ke dalam tulisan, nak menunjukkan bahawa ini adalah merupakan percakapan orang. Okey, baik. Yang pertama apa dia? Tanda mengapit cakap ajuk dan petikan langsung daripada bahan bertulis. Okey, kalau kita nak ambil kita nak tulis cakap orang. Okey, contoh, itu kereta siapa? Tanya Encik Adham. Jadi percakapan dia tu, kita kena letakkan kata pengikat, tanda pengikat kata. Kita kena letakkan kalau yang dia punya persoalan itu. Baik, yang kedua, tanda mengapit istilah yang mempunyai erti khusus. Okey. Contoh dia, Iman sedang membaca akhbar berita harian. Maksudnya
kalau kita nak tulis membaca buku Jawi dan Khat, dalam buku kita kan, Iman sedang membaca buku Jawi dan Khat. Kita kena tulis buku ni ada nama yang tersendiri yang khusus, maka kita kena letakkan tanda pengikat kata. Okey, baik. Yang seterusnya nombor 3, tanda mengapit judul rancangan, karangan puisi ataupun bab buku yang digunakan di dalam ayat. Contoh dia apa? Contoh, pertunjukan Singa Laut akan bermula pada jam 3 petang. Kita nak tunjukkan bahawa benda apa yang special dekat situ. Pertunjukan Singa Laut akan bermula. Maka Singa Laut itu kita kena letakkan tanda pengikat kata. Baik, seterusnya, tanda petik tunggal digunakan pada ayat yang sudah diapit oleh tanda pengikat kata. Petik tunggal ini ada satu saja. Dia bukannya dua koma, tapi satu sahaja. Tapi sebenarnya digunakan jika berada di dalam tanda pengikat kata. Contoh kita tengok yang kita ada di sini dalam buku kita boleh tengok yang terakhir ini. Contoh dia macam mana? Gunakan jalan pintas. Kita gunakan sesuatu benda, kita nak tunjukkan yang ni khusus. Maka gunakan jalan pintas untuk mengelak kesesakan jalan raya, kata Puan Nur. Maksudnya pengikat kata petik tunggal ini, tanda petik tunggal ini berada di dalam pengikat kata. Kalau kita nak tulis pengikat kata yang kedua, maksudnya kita tak boleh guna dua-dua yang dalam tu. Kita kena satu sahaja di dalam ayat yang contoh yang kita tengok ni, gunakan jalan pintas untuk mengelak kesesakan jalan raya, kata Puan Nur. Maksudnya kata Puan Nur tu sebelum dia dah ada kata pengikat kata. Dia nak sebut pula dalam tu khusus, sesuatu yang khusus, maka kita kena letakkan jalan pintas itu sebagai satu koma sahaja. InsyaAllah. Jadi saya harap murid-murid semua boleh faham, insyaAllah. Kalau tak faham boleh tanya pada Ustaz Tuwahina. InsyaAllah kita jumpa pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.